Saya recap sikit apa yang saya sampaikan semalam. Okey, so seperti mana yang saya dah maklumkan sebelum ni, kan, untuk mengambil suplemen untuk mengamalkan pemakanan pemakanan kesihatan, sebenarnya ada beberapa langkah yang perlu kita ikuti ataupun patuhi. Sebab tu kadang-kadang ada masa bila kita ambil suplemen banyak, sebab apa, banyak orang hari ni banyak orang hari ni dia bila dia makan suplemen ni, dia ikut-ikutan ataupun dengar-dengaran. Dengar orang kata bagus dia pun beli, kan. Dia tak kira daripada mana sumber tu, dia terus makan dan dia tak ada kesan lah. So ini penting sebenarnya bila kita nak mengamalkan suplemen ni, kita kena ikut langkah dia. So ada cara dia. Macam kita nak buat jemput-jemput, kan, kalau kita tak ikut step dia tak jadi. So sebab tu kena ikut step tu. Sama juga kalau kita nak buat rumah, nak buat construction, nak bangunkan sebuah bangunan, dia ada step-step yang kontraktor, arkitek dan sebagainya kena follow, kena ikut. Jadi macam tu juga kita nak ambil supplementary ni ataupun nak amalkan pemakanan kesihatan ni, ada langkah-langkah yang perlu kita laksanakan. Assalamualaikum Nazri, apa khabar? Nazri orang pertama ni join ni, kan. Okey, jadi sebab tu empat langkah yang kita kena ikut tadi. Pertama, detoksifikasi, kemudian yang keduanya pemerkaian khasiat ataupun mengambil makanan-makanan yang berkhasiat. Okey, lepas tu yang ketiga, kena ada perlindungan dan pembaharuan, dan keempat baru kita tambah dengan senaman. Okey, Assalamualaikum Zakwan, Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, jadi sebab tu hari ni untuk langkah pertama, saya fokus hari ni pada langkah pertama saja dengan apa produk yang perlu kita ambil. Okey, pertama sekali kita nak kena tahu kenapa nak kena detox. Sebab apa hari ni dalam usus kita ni, kan, sebenarnya usus kita panjang dia 6 kali ganda kita punya ketinggian, kan. Dalam tu ada macam-macam benda yang dah sangkut lah, terutama pemakanan yang dah lama dan sebagainya. Sebab mungkin disebabkan oleh persekitaran ataupun cara diet yang tak betul, ataupun tabiat-tabiat yang kita amalkan selama ni lah. Jadi banyak orang mengalami kadang-kadang masa ada sembelit. Kalau yang normal pun, dalam usus kita ni ada panggil apa, koprostasis. Koprostasis ni ialah najis-najis terlunggup. Dia bila ini berlaku, dia akan menyebabkan toksin lah dalam badan kita. Dan ikut kajian dia kata kalau makanan kita ni yang separuh cerna ataupun yang tak dihadam secara sepenuhnya, boleh menghasilkan 22 jenis bahan toksid dalam usus kita. So banyak hari ni kalau kita kajian-kajian menunjukkan bahawa kalau kita tak jaga kita punya usus dengan betul, dia boleh membawa kepada risiko penyakit kronik lah, seperti kanser, kanser usus. Ikutkan kanser usus ni memang antara yang tertinggi di kalangan kaum lelaki lah, dan kedua di kalangan kaum wanita. Ada statistik dia, kan. Tuan-tuan boleh rujuk benda ni. Dan in fact dia kata kalau kita tak tahu macam mana kita punya usus ni bagus ke tak bagus, tengok macam mana masa kita buang air tu, boleh tengok keadaan najis kita tu sendiri akan menggambarkan macam mana keadaan usus kita. So kalau dia keluar berketul-ketul, keluar keras, kemudian kurang ataupun macam-macam lah, ataupun terlampau cair, itu semua memang sebenarnya tak ada masalah lah. Maknanya kita punya usus tu tak berapa nak normal, orang kata, kan. Okey, jadi sebab tu hari ni kalau kita nak pastikan kita punya usus usus kita sihat, najis kita keluar macam mana, dia keluar cantik je macam pisang. Color pun kekuning-kuningan, bukan gelap, bukan coklat pekat, bukan hitam. Kalau hitam tu mungkin ada pendarahan dalam usus kita, tu semua nak kena jaga. In fact sebenarnya najis ataupun toksik yang ada dalam usus kita ni, bayangkan kalau 3 hari tak buang air, kita ambil toksik yang ada dalam usus kita tu, suntik ke dalam tubuh tikus. Bayangkan tikus tu boleh mati dengan serta-merta. Tikus ni kehidupan dia, tabiat kehidupan dia memang duduk dekat tempat kotor tu, tak dekat longkang, kat paip, kecuali tikus rumah lah. Tapi dalam keadaan macam tu pun dia boleh hidup, boleh survive. Tapi kalau ambil toksik ni masuk ke dalam badan tikus tu, boleh meninggal, boleh terus qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kan. Jadi bayangkan betapa bahayanya toksik dalam badan kita ni lah. Okey, so salah satu punca kenapa kita berhadapan dengan masalah ni, sebab pemakanan kita lah hari ni memang kita tahu rakyat Malaysia ni pemakanan kita memang kurang sangat ambil serat ataupun fiber. Terutama yang suka makan seafood, makan daging,
Makan kat kedai mamak. Kalau kita makan kedai mamak lagi lah, bukan nak condemn mamaknya kedai. Kalau sayur tu memang tak ada yang fresh, yang ni lah, yang dalam bentuk asal lah. Semua dah lecur, dah layu kan. Jadi memang itu cara pemakanan, cara masakkan mereka, kita pun tak boleh salahkan. Jadi sebab tu hari ni untuk pemulihan ni tadi, untuk mengelakkan ataupun untuk memulakan langkah pengambilan suplemen ni, kita mesti mulakan dengan detoksifikasi. Macam semalam saya ceritalah, ibarat kita nak masuk rumah, kena bersihkan dulu. Ibarat nak masak nasi, yang basi tu kena keluarkan dulu, periuk kena cuci dulu kan. Baru kita masukkan benda yang bagus, boleh masakan kita tu barulah dalam keadaan yang sempurna lah. Dan bila kita masuk rumah, ataupun semalam masa saya sharing dekat Kota Tinggi semalam, kebetulan sharing dekat kedai kapet. Saya kata, you bayangkan kedai you ni dengan tengah semak samun, dengan abu, dengan debu, dengan kotoran semua, tiba-tiba dia pun bawa dia punya kapet susun dalam cantik-cantik. Memanglah nampak di luar cantik, tapi bila orang dekat je nampak kotor. Orang nak masuk tak kedai tu? Tak nak masuk. Betul tak? Jadi sebab tu kena bersihkan dulu, kena cuci, dan barulah kita akan kita nampak benda tu akan lebih berkesan lagi. Okey, jadi macam mana nak bersihkan usus kita ni? Okey, kita ada dua produk yang sangat berkesan, dah terbukti berkesan lah. Pertama kita ada wheatgrass ni. Boleh nampak tak wheatgrass ni kan, ataupun rumput gandum lah. Rumput gandum memang telah yang memang terbukti kaya dengan serat. Cuma hari ni ada kena ingat, wheatgrass pun ada jual banyak dekat kedai-kedai, terutama kedai-kedai kopitiam macam Starbucks, Old Town White Coffee, itu semua tempat orang muda-muda sekarang lepak lah kan. Jadi memang ada jual, tapi penghasilan dia berbeza. Sebab apa? Hari ni rumput gandum ni pun boleh dihasilkan dalam rumah, dalam bilik, ataupun dalam makmal. Kita kalau kat dapur kita tu nak buat pun boleh, saya boleh ajar. Simple saja. Beli gandum yang kita buat nak makan ayam tu kan. Lepas tu cari satu talam, letak span kat dalam tu. Lepas tu tabur dan kita biarkan dia terendam beberapa hari. Lepas 3 minggu dah boleh gunting dah dia punya ujung tu untuk buat. Tapi itu lebih sesuai untuk buat jus, bukan untuk kita makan. Tapi beza dengan kita punya ni, ini daripada syarikat Pine. Sama tak tulis kat sini ni, Naturist Pine. Pine ni adalah merupakan, dulu saya pun ingat pine ni macam ada kaitan dengan pokok pine tu kan. Rupanya bukan. Pine ni adalah pengeluar rumput gandum terbesar di dunia, dan dia dah lebih 40 tahun pengalaman dan merupakan pengeluar rumput gandum yang berkualiti tinggi. Itu satu jaminan daripada syarikat Healthyway. Dan apa kandungan dia? Apa yang terkandung dalam kita punya wheatgrass ni? Pertama, dia kaya dengan serat. Jadi serat ni boleh bertindak sebagai brus. Dia macam, bayangkan brus tu, boleh cuci kain kan, boleh cuci lantai. Ini dalam ni, brus ni cuci kita punya usus. Yang naja-naja lama, yang apa semua tu dia bersihkan. Tapi bukanlah sekaligus, kena ambil ikut beberapa masa yang tertentu lah. Kemudian selain daripada tu, dia juga mengandungi enzim. Enzim ni untuk membantu proses penghadaman. Ini memang sebenarnya semua makanan-makanan yang kita makan ni dalam tu memang dah ada enzim. Tapi bila kita masak, dah enzim tu dah tak ada dah. Kita terpaksa bergantung dengan enzim yang ada dalam tubuh badan kita. Tapi yang ini dia fresh. Dia tak dimasak, dia tak dipanaskan, dia tak ada proses yang boleh mengeluarkan enzim dalam badan, dalam rumput gandum ni. Jadi bila kita makan, enzim dalam wheatgrass tu sendiri yang membantu proses penghadaman. Sebab tu kita tak rasa macam ganggu perut, sebab dia punya enzim tu semula jadi daripada makanan tu sendiri. Sebab tu orang Jepun dia suka makan ikan mentah, sebab dia nakkan enzim dalam ikan tu, dalam daging ikan tu untuk penghadaman. Tapi kita tak boleh makan macam tu kan. Tapi yang ini lebih mudah. Dan kalau orang tua-tua dulu memang ambil ulam lah. Enzim dalam ulam tu yang membantu proses penghadaman. Jadi kita hari ni lebih mudah. Faham okey. Dan kemudian dia ada juga klorofil. Klorofil ni kelebihan dia memang daripada sayur-sayuran hijau. Dan dia kalau ikut kajian di Mexico, dipanggil ini sebaik klorofil ni dipanggil darah hijau. Sebab dia boleh struktur hemoglobin, ataupun struktur molekul klorofil ni sama dengan struktur molekul dalam hemoglobin darah. Sebab tu kalau macam dulu masa zaman perang dia gunakan klorofil ni untuk ganti darah.
Tapi ada proses-proses yang tertentu lah. Okey, selain daripada tu, dia juga kaya dengan SOD. Banyak orang tanya, bila buat filing kan, kita pun kata SOD apa benda SOD ni? Kan, sebenarnya SOD ni, dia super oxide dismutase. Okey, untuk makluman kadang-kadang ada dalam badan kita ni, daripada diet yang kita ambil, kemudian daripada persekitaran, dia boleh menyebabkan berlakunya proses mutasi. Proses mutasi ni adalah perubahan daripada sel-sel normal kepada yang tidak normal. Itu dia panggil proses mutasi, tapi taklah jadi sampai macam X-Men semua tu kan, ataupun mutasi macam Ninja Turtle, bukan. Proses mutasi ni menyebabkan sel kita daripada normal menjadi tak normal, dan itu akan berkembang biak menjadi sel-sel yang sel-sel kanser. Jadi ada produk-produk suplemen yang boleh mencegah berlakunya mutasi ni. Itu dipanggil dismutase. Dismutase tu maksudnya produk yang boleh membantu untuk mencegah daripada berlakunya proses mutasi. Tapi kita wheatgrass daripada Healthy Way ni, dia dikategorikan sebagai super oxide dismutase. Maknanya kategori paling tinggi sekali dalam dismutase punya produk. Okey, itu kelebihan dia lah. Jadi maksudnya apa SOD ni, kalau kita tak pandai nak terangkan benda tu, kita just bagi tahu kan, SOD ni maksudnya dia ada anti penuaan, ada anti ketumbuhan, dia boleh mencegahkan berlakunya sel-sel yang tidak normal lah. Okey, kemudian dia juga ada antioksidan. Ini boleh mencegah radikal bebas. Radikal bebas ni adalah salah satu punca sumber yang boleh menyebabkan mutasi itu tadi. Tapi kita awal-awal lagi dah block. Sebab dia ada antioksidan. Tapi yang saya paling nak suka tekankan dekat sini kan, semalam saya ada sebut kita barang ni perlukan 60 khasiat kan. Anda bayangkan dalam wheatgrass ni ada 123 khasiat. 123 khasiat. Nak tahu apa khasiat dia? Ini kita lihat lebih kurang lah. Dia ada karbohidrat, kemudian ada protein. Protein ataupun asid amino yang memang perlu tapi tak dihasilkan oleh badan. Memang kita ambil daripada diet kita, daripada pemakanan kita. Ada lisin, tryptophan, ada phenylalanine, ada methionine, ada threonine, ada isoleucine, ada leucine, ada histidine, ada valine. So banyak lagi. Kemudian yang tak perlu tapi boleh dihasilkan oleh badan, ada alanine, arginine, aspartic, banyak lagi lah. Itu protein dan asid amino. Itu semua barang kita perlu Okey, kemudian ada vitamin. Ada lebih ke 14. Apa vitamin yang terkandung dalam ni? Dalam wheatgrass ni ada vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, B7. Kemudian ada B9, ada B12. B12 ni bagus untuk otak, untuk perkembangan kanak-kanak pun bagus. Kemudian ada vitamin B17. Dan dia juga mengandungi vitamin C. Kalau tengok vitamin C dia, kandungan vitamin C dia 8 kali ganda oren. 8 kali ganda buah orange. Dia punya vitamin C. Kalau vitamin A dia, kalau vitamin A kita tengok dekat sini 6 kali ganda carrot, 6 kali ganda lobak merah. Siapa larat makan 6 lobak carrot tu kan. Okey, kemudian selain daripada tu, dia juga kaya dengan mineral dan unsur surih. Ada lebih kurang 90. Ada 90 mineral dan juga unsur surih. Mineral ni penting untuk tulang, untuk badan kita lah. Contohnya macam kalsium, kobalt, kuprum, iodin, zat besi, magnesium, manganis, dan lain-lain lah. Kemudian ada lagi fosforus, kalium, selenium, ada sulfur, ada zinc, ada klorin, ada boron. Okey, itu semua ada dalam wheatgrass ni. Dalam satu botol ni ada, bukan satu botol, dalam satu tablet ada mengandung kesemua ni tadi. Kemudian ada enzim, dan enzim dia bukan satu jenis. Enzim ni ada bermacam-macam fungsi untuk larutkan itu, untuk proses ini, untuk protein dan sebagainya. Dan dalam ni ada amylase, ada protease, ada lipase, bukan lipas lipase, ada cytochrome oxidase, ada superoxide dismutase. Dah banyak lagi lah, tak mampu saya nak sebut semua sekali. Okey, dan lain-lain macam serat, klorofil, kolin, semua terada. Dia punya serat 2 kali ganda berbanding dengan dedak. Dia punya zat besi, anda bayangkan zat besi dia 18 kali ganda sayur bayam. Dan biasanya kalsium, kita ambil kalsium daripada susu kan. Tapi ini anda bayangkan kalsium dalam wheatgrass. Ini bukan saya cakap bukan saya yang beritahu, bukan saya cakap, tak nak claim betul ya Haji cakap gini, bukan saya yang cakap. Boleh Google dalam tak boleh tanya Mr. Google. Dia punya susu susu pula, dia punya kalsium ni 5 kali ganda susu.
So kenapa dia begitu bagus? Sebab penghasilan dia lah. Serat, klorofil dan sebagainya tadi kita dah beritahu kelebihan dia. Dan kenapa nak kena ambil daripada syarikat Healthyway? Sebab kita punya daripada Pines. Apa kelebihan wheatgrass daripada syarikat Pines? Pertama, dia ditanam dekat satu kawasan yang dipanggil Kansas, dekat US sana. Dia memang kawasan tengah lah, kalau benua Amerika tu di tengah-tengah. Jadi dekat situ terhindar daripada pencemaran udara, pencemaran air. Kemudian selain daripada tu, kita punya wheatgrass ni juga, cara penghasilan dia ditanam pada musim sejuk. Tadi saya dah kata, wheatgrass ni boleh tanam dalam talam kan, tapi yang untuk khasiat dia tak sama. Kita ni ditanam secara semula jadi atas tanah. Dan bagusnya daripada kajian dijalankan, tanah dekat Kansas ni memang kaya dengan mineral. Itu memang terbukti daripada kajian dijalankan, dia kaya dengan mineral. Jadi bila ditanam pada musim sejuk, pokok yang ditanam pada musim sejuk ni, akar dia akan masuk jauh ke dalam. Sebab dekat atas tak ada makanan kurang, ada sebagainya, dia akan masuk jauh ke dalam tanah. Jadi maknanya lebih banyak khasiat dapat diserap. Dan kemudian yang bagusnya dituai pada masa umur dia genap 7 bulan, 210 hari. Kenapa ambil masa ni? Sebab masa ni dia baru nak bercambah. Macam pokok kan, kalau kita ada tanam pokok kat rumah lah, ataupun kalau orang Kedah memang lagi tahu, lagi maklum lah, ataupun orang tempat-tempat yang tanam padi kan. Biasanya pokok ni bila sampai masa dia nak bercambah tu, dia nak jadi bunga, nak jadi buah tu, masa tu khasiat paling tinggi ialah dekat bahagian pucuk dia. Masa tu dia nak bercambah kan. Jadi memang khasiat dia, maknanya dia akan hantar daripada akar ni, akan hantar semua khasiat pergi dekat bahagian pucuk. Sebab tu bila nak tuai, dia cuma ambil 3 inci saja. Kalau lah syarikat ni nak kira untung kan, kalau saya ambil sampai pangkal, sampai santak ke akar pun boleh kan. Siapa tahu, tapi tak. Syarikat ni memang nak jaga kualiti, sebab tu dia boleh bertahan selama 40 tahun lebih sebagai pengeluar rumput gandum yang berkualiti tinggi. Sebab dia ambil atas saja 3 inci. 3 inci tuai, lepas tu cepat-cepat dikeringkan. Melalui proses pengeringan dengan yang canggih lah, dengan menggunakan kaedah moden. Dan dia punya pengeringan tu dengan suhu rendah. Nak jadikan powder kan dengan suhu rendah. Jadi sebab tu dia boleh kawal dia punya kualiti. Kemudian bila nak botolkan ni pula ni, bila nak botolkan dia gunakan nitrogen supaya dia lock khasiat ni, kesegaran dalam ni dikunci. Dan kalau anda perasan ni, kita punya produk semuanya dalam botol yang berwarna gelap. Cuma kelebihan wheatgrass ni dia dalam botol kaca. Kaca amber lah. Dia bukan kaca yang biasa yang untuk buat gelas apa semua. Ni dia kaca amber ni, dia warna gelap. Jadi cahaya daripada luar tak rosakkan dia punya kualiti kat dalam ni. Okey, dan kalau kita buka ni, tak kali anda beli boleh buka kan. Anda boleh bau. Dia punya bau tu memang macam rumput yang bau lepas dipotong lah. Itu kalau yang duduk kampung lah, ataupun pernah duduk kampung. Kalau duduk bandar tak tahulah, mana pernah tengok rumput. Kalau duduk kondo lagi lajuk rumput pun tak jumpa kan. Okey, jadi dia punya kesegaran tu sampai ke tahap tu sekali. Okey, dan kalau kita nak bandingkan apa beza wheatgrass yang dihasilkan dengan cara penanaman dengan dalam talam tadi, memang banyak lah. Kalau saya nak sebutkan satu persatu, kita terpaksa ambil masa banyak kan. Jadi sebab nak menjimatkan masa ni dalam masa yang singkat ni, saya rasa tadi dah cukup banyak fakta yang boleh menyebabkan kita nak makan. Kalau kan dah dengar khasiat ni, memang tak sabar, tak boleh putus. Dan satu lagi kelebihan langkah satu ni, kita nak boleh gabungkan dengan ni ProBio ni, ProBio 5. Apa itu ProBio 5? ProBio 5 ni ialah probiotik yang memang diperlukan oleh kita punya usus lah. Sebab apa, badan kita ni kan, bakteria dalam usus kita ni memang kena ada. Dia kena ada yang buruk, dia kena ada yang baik. Yang buruk ni tujuan untuk apa? Untuk bantu proses penghadaman, untuk pencernaan lah, ataupun untuk penyerapan, ataupun untuk dia menguraikan makanan-makanan kita makan tadi. Sebab tu kalau tak ada bakteria buruk ni, semua baik 100%, nanti kita makan nasi, keluar nasi sebiji-biji, keluar mi, makan mi, keluar mi panjang-panjang keluar kan. Sebab taklah panjang-panjang sebab dah kunyah kan. Okey, tapi maknanya tak dihadamkan sebab bakteria buruk tu tak ada. Tapi masalahnya, dia cuma sepatutnya kena ada 15% saja. Dia tak boleh banyak. Dia kena ada 15%. Dan satu lagi ni yang baik ni pula kena ada 80%. Tapi masalahnya sekarang ni dengan kita punya pemakanan makan ada yang ambil ubat, stres lagi kerja, tambah dengan masa time COVID ni kan, tengah pandemik ni,
Memang semua orang stres, yang bekerja, yang tak bekerja, yang berniaga, yang tak berniaga, even yang duduk rumah pun sekarang ni, duduk rumah pun stres kan. Tambah lagi anak-anak tak sekolah semua duduk kat rumah, lagi stres kan. Okey, lepas tu pemakanan kita ambil makanan kita hari ni banyak bahan kimia, bahan pewarna, bahan pengawet, bahan perasa kan. Kemudian ada lagi makanan-makanan fast food. Itu semua menyebabkan bakteria jadi tak seimbang. Kenapa saya kata memang semua orang, sebenarnya semua orang tahu, semua kita ni, kita punya bakteria kat usus memang garanti tak seimbang. Kenapa saya berani cakap macam tu? Sebab pernah dibuat satu kajian, dia bedah siasat 22,000 mayat. Bukan 2,000. 22,000 mayat ni dia bedah, dan di antara tempat yang dikaji ialah dia punya usus, dan dia kata daripada 22,000 tu tak ada satu pun usus dia sihat. Tak ada satu. Kesimpulan dia memang kita semua ada masalah. Maknanya bakteria buruk ni dah lebih banyak daripada yang baik. Jadi macam mana cara kita nak atasi? That's why kita sarankan ambil probiotik. Probiotik ialah bakteria baik yang kita tambah secara oral ke dalam usus kita. Dan dalam probio ni, kenapa dia panggil probio 5? Sebab dalam memang ada 5 jenis strain, 5 jenis bakteria yang dah diproses, diculturekan, kemudian dah disalut dengan satu lapisan. Sebab tu kalau kita ambil bakteria pun ada juga daripada dalam minuman, daripada yogurt dan sebagainya. Tapi yang itu bila kita makan, sebahagian besar dekat perut dah rosak. Sebab dalam perut kita ni ada haba, ada asid, ada akan musnah. Cuma sebahagian kecil saja akan sampai dekat usus. Sekarang yang diperlukan ialah dekat usus besar dan usus kecil. Tapi bila kita makan macam tu, dia rosak. Tapi yang bagusnya, kita punya probiotik ni dah disalut dengan satu lapisan. Bila sampai dekat perut, dia masih tak rosak lagi. Sampai dekat usus besar, barulah dia diproses ataupun diuraikan. Dekat situ dia bertindak, kan? Okey, jadi ada juga yang tanya, berapa kandungan dia? Sebab kadang-kadang ada yang minuman botol tu dia claim ada 1 billion. Ada juga produk-produk luar dia kata satu sachet tu ada 1 billion bakteria baik. Tapi bayangkan kita punya ni, satu kapsul saja, ada 6 billion good bacteria. 6 billion, bukan sikit. Jadi berapa, mungkin ada yang tanya berapa pula kita punya kepulan bakteria ni? Siapa yang nak kira? Sebenarnya dia anggaran dia 1 hingga 6 billion, 1 hingga 10 billion kepulan bakteria baik ni. Kenapa jarak dia begitu jauh? Daripada 1, mungkin kalau 9, 10 okey lagi, 5 ke 10 okey lagi. Ini daripada 1 billion kepada 10 billion. Sebab usus kita ni tak sama, dia berbeza-beza kan. Dia jadi maknanya range tu memang sangat besar lah. Tapi kalau nak mudah, senang je kita ambil. Kalau yang tak ada masalah, ambil 1 atau 2 dah cukup. Satu dah ada 6 billion kan, dah ada in between dah. Kalau ambil 2 dah 12 billion, lagi bagus lah, melebihi daripada apa yang kita perlukan, pun tak ada masalah. Dan mungkin ada yang tanya, dia kata macam mana bakteria nak survive, apa makanan dia? Kan dia mesti ada prebiotik. Biasa dengar tak term ni, prebiotik? Saya pernah jumpalah 2-3 orang customer yang agak orang kata lebih knowledge kan. Dia kata macam mana dengan dia punya prebiotik? Itu sebab kita kata okay, that's why kita combine dengan ni wheatgrass ni. Sebab tu dia panggil detox kembar, sebab dalam wheatgrass ni pun ada prebiotik, iaitu makanan kepada bakteria baik ni. Ini bakteria, ini dalam ni ada prebiotik, ini probiotik. Ini probiotik, ini dalam ni ada prebiotik juga, iaitu makanan kepada bakteria baik tadi. That's why dia boleh survive lebih lama dalam badan. Tapi kena ambil hari-hari juga. Okey. Jadi sebab tu hari ni untuk sebagai kesimpulan, untuk memastikan tubuh badan kita sihat, dan juga untuk memastikan suplemen yang kita ambil tadi boleh memberi kesan yang lebih bagus, kita kena mulakan dengan detoksifikasi. Selain daripada memberi kesan yang maksimum, sebenarnya detoksifikasi ini juga boleh membantu untuk mengurangkan kesan-kesan sampingan ataupun healing crisis. Kan biasa orang makan ambil suplemen ni, dia kata lagi makin demam lah, lagi mengantuk lah, okay, dia kata macam lagi pening lah, lagi sakit lah, semua macam-macam makluman yang kita terima, betul tak? Setuju kan? Okey, jadi sebenarnya itu berpunca daripada kesilapan sebab tak buat detox sebagai langkah yang pertama tadi. Jadi untuk mengurangkan kesan-kesan sampingan ni ataupun healing crisis ni, anda boleh mulakan dengan mengambil wheatgrass dan juga satu lagi ialah probiotik. Okey, itu saya rasa dapat kesimpulan lah. Dan insya-Allah esok saya akan terangkan tentang satu lagi produk untuk detox, iaitu detox hati.
Sebab selain daripada usus, selain daripada usus, kita ada lagi 4 organ detox. Apa kita punya organ detox tadi? Iaitu selain daripada usus, kita ada hati untuk detox, proses detoksifikasi. Kemudian keduanya ada paru-paru kita untuk keluarkan toksid dalam bentuk gas lah, bentuk gas. Itu sebab tu kita perlukan paru-paru kita kan. Yang ketiganya ialah kita punya kulit. So toksid daripada badan kita ni akan keluar melalui perpeluhan. Tapi sekarang ni mana ada orang exercise, tambah CMCO ni, time PKPP ni, semua duduk kat rumah, tak ada exercise. Adalah exercise dia, daripada depan pergi dapur, daripada bilik tidur pergi dapur kan. Jadi tak cukup untuk berlakunya perpeluhan, jadi toksid masih simpan dalam badan kita. Dan yang kelima, organ yang kelima ialah kita punya buah pinggang. Kita punya kidney, itu dalam bentuk cecair lah melalui air kencing. Jadi selain daripada usus, nanti besok saya akan terangkan macam mana nak detox kita punya satu lagi organ detoksifikasi, iaitu kita punya hati ataupun liver. Okay, so saya rasa itu saja yang saya dapat kongsikan pada hari ini. Okay, so pastikan anda semua jaga SOP, jaga jarak, pakai mask kalau nak keluar. Kalau ada keperluan, tak perlu jangan keluar. Okay, duduk rumah, dan jangan bawa golongan-golongan yang berisiko tinggi lah. Orang tua, warga-warga emas, bayi ataupun kanak-kanak ke tempat-tempat awam untuk mengelakkan jangkitan daripada COVID-19. Dan juga paling penting, pastikan kita mengamalkan supplementary untuk meningkatkan imuniti tubuh badan kita, untuk sama-sama kita mengelakkan kita daripada dijangkiti, insya-Allah. Okey, itu saja saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.